إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, dapat kita bertemu pada malam ini bagi kita meneruskan siri kuliah kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 600 Hijrah. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan membaca bab yang ke-19 berkenaan tentang lewat di hadapan orang yang solat. Ya. Sebelum tu boleh isi tempat kosong ni. Ada. Sila. Isi tempat kosong. Sila, jangan malu, jangan segan. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki di depan. Okey, dah bas. Patutlah. Hadza urifa as-sabab batala al-ajab. Kalau dah tahu sebab, hilanglah pelik tu. Baik. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kita lihat di halaman yang ke-79. Kita bacakan hadisnya. Ada 4 hadis yang dimuatkan di dalam bab ini. Hadis yang ke-112, An Abi Juhaim Abdullah bin Al-Harith bin As-Sammah Al-Ansari radhiyallahu an. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Abu Juhaim Abdullah bin Al-Harith bin As-Sammah Al-Ansari radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang lewat atau lalu di hadapan orang yang sedang salat, orang yang sedang salat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, maka seandainya dia berdiri selama 40, itu lebih baik daripada dia lalu di hadapan orang lebih baik daripada dia lalu di hadapannya. Ya. Ini ikut teks bahasa Arab tu lah. Ya, di hadapannya. Bolehlah letak dalam kurungan orang yang solat tersebut. Ya. Abu An-Nadhr mengatakan, aku tidak mengetahui apakah 40 hari, bulan atau tahun. Ya, dia tak pasti apa yang disebutkan oleh Abu Juhaim tadi. Ya, Abu Nadhr ni salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan daripada Abu Juhaim. Seterusnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menuturkan bahawa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat menghadap kepada sesuatu yang mampu membatasinya daripada orang, lantas ada orang yang hendak lalu di hadapannya, maka hendaklah dia menolaknya dengan keras, buang. Ya. Kalau orang tersebut, betul kan, berdegil, koma, buat tambahan, maka buang, buat tambahan, tertinggal dalam terjemahan, hendaklah dia memeranginya, koma. Ya. Jadi kita baca, kalau orang tersebut berdegil, koma, hendaklah dia memeranginya, koma, sesungguhnya dia adalah syaitan. Seterusnya, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma'idhin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, aku datang dengan mengenderai keldai betina, dan saat itu aku hampir balik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di Mina dengan tidak menghadap tembok atau dinding. Apa beza tembok dinding? Sama? Sama. Alhamdulillah. Aku pun lalu di hadapan sebahagian saf. Lantas aku turun dan ku lepas keldaiku merumput. Setelah itu aku masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Hadis yang terakhir, yang ke-115. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suatu ketika aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di arah kiblat baginda. Jika sujud, baginda menyentuhku dan aku pun melipat kedua kakiku. Jika sujud, baginda baginda bukan menjentik, apa lagi? Mencuitku. Ya. Jika sujud, baginda mencuitku dan aku pun melipat kedua kakiku. Melipat? Ada kata lain? Bengkok kan? Menarik kakiku. Boleh tak menarik? Baiklah, melipatlah ya. Jika baginda berdiri, maka aku pun menjulurkan kedua kakiku tersebut. Pada saat itu atau bukan pada saat, pada ketika itu
rumah-rumah tidak ada lampu di dalamnya. Baik, kita lihat hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Al-Maqdisi daripada hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Hakikatnya tajuk bab ini, ya, bab ini hakikatnya dia menyentuh tentang suatu perkara yang seakan-akan diabaikan oleh rata-rata masyarakat Islam, khususnya ketika mereka solat, iaitu tentang, ya, lewat di hadapan orang yang solat, dan tentang perlunya meletakkan pembatas atau penghadang, atau perkataan bahasa Arabnya sutrah, ya. Tidak dinafikan bahawa ulama ketika membicarakan tentang hukum sutrah ini, ya, tentang meletakkan suatu pembatas di hadapan ketika nak solat, ya, mereka ada beberapa pendapat tentang hukum sutrah tu, ya. Jangan terkejut, memang majoriti para ulama mereka melihat bahawa hukum meletakkan sutrah tu atau solat dengan menghadap ke sutrah itu hukumnya sunat, dituntut. Pendeknya, hukumnya bukan wajib, ya. Tetapi hakikatnya kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lain yang berkenaan tentang sutrah ini, antaranya sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang bagus. Nabi SAW bersabda, la tusalli illa ila sutrah, jangan kamu salat kecuali dengan menghadap sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, dan jangan engkau biarkan sesiapa melewati di hadapan engkau. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu alqarin, sekiranya dia berdegil maka perangilah dia, sesungguhnya bersama dia ada qarin, ya. Kalau kita lihat hadis ni, di samping beberapa hadis yang lain, ya, sebenarnya ia menunjukkan bahawa hukumnya adalah wajib, ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh pendapat yang kedua di dalam masalah ini, di mana pendapat yang kedua melihat bahawa sutrah itu hukumnya wajib, ya, ke atas imam yang sedang solat berjemaah ataupun ke atas orang yang solat secara bersendirian, individu, ya. Kerana Nabi kata tadi, ya, jangan kamu solat kecuali dengan menghadap sutrah, ya, illa ila sutrah, ya. Maknanya di situ satu tegahan, ya, dan satu perintah, ya. Tegahan jangan solat kecuali dengan menghadap sutrah, satu. Dan keduanya perintah supaya, ya, jangan dibiarkan sesiapa lalu di hadapan kita, ya. Adapun kalau kita lihat hadis yang kedua yang kita bacakan tadi, hadis yang ke-113, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan solat menghadap kepada sesuatu yang mampu membatasinya. Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan solat menghadap kepada sesuatu yang, ya, mampu membatasinya. Hadis ini antara lain yang digunakan oleh pendapat yang pertama bagi mengatakan bahawa hukumnya sunat, ya. Mana petunjuk dalilnya? Mereka kata kerana Nabi kata apa? Jika, ya, maknanya jika kamu solat menghadap sutrah. Mereka memahaminya bahawa jika kamu solat tidak menghadapi sutrah, maknanya tak apalah, sebab Nabi kata jika, ya, seolah-olah di situ ada pilihan, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita, ya,
amati, ya, sebenarnya apa yang mereka simpulkan itu tidak berapa tepat, ya, kerana kita harus membaca hadis itu sampai habis untuk kita dapat faham maksudnya, ya. Nabi kata apa? Kita lihat hadis yang kedua, ya. Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan solat menghadap kepada sesuatu yang mampu membatasinya, ya, daripada orang, lantas ada orang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah dia menolaknya. Kalau kita lihat hadis ini sebenarnya membawa maksud, kalau ada sutrah baru kita boleh halang. Kalau tidak ada sutrah, kita tak boleh nak halang, ya. Sebab Nabi kaitkan, jika kita letak sutrah lalu ada orang nak lalu, hendaklah kita halang. Maknanya jumlah yang pertama jangan dipisahkan daripada jumlah yang kedua, yang berikutnya, kerana dia saling berkaitan. Kerana jika itu dia berkaitan dengan jumlah yang berikutnya, lantas ada orang yang hendak lewat lalu di hadapannya, maka, ini jawapan jika tadi, maka hendaklah dia menolak, maka hendaklah dihalang orang itu lalu, ya. Maka kesimpulan kita bahawa hadis ini seperti mana hadis yang lain yang membawa, seolah-olah membawa maksud yang sama, jika, ya, sebenarnya bukan bermaksud bahawa kita ada pilihan untuk solat menghadap sutrah ataupun tidak. Sebaliknya dia memperincikan lagi tentang tata cara, ya, solat menghadap ke sutrah itu. Maka kesimpulan kita dalam masalah sutrah adalah meletakkan sutrah itu, meletakkan pembatas, ya, atau salat dengan menghadap ke arah pembatas atau penghadang, ya, hukumnya adalah wajib, ya. Walaupun kita tidaklah sampai mengatakan bahawa dia menjadi syarat sah salat itu, ya, dengan erti kata kalau dia tidak salat dengan menghadap ke arah pembatas, salatnya tak sah. Tidak sampai begitu, ya, kerana itu jelas perlu kepada dalil sokongan yang lain. Walau apa pun kita kata meletakkan sutrah itu wajib, ya, dengan erti kata kalau orang itu tidak meletakkan sutrah, apa pun ada implikasinya. Nanti kita akan sebutkan, ya. Baik. Apabila kita lihat hadis-hadis, ya, berkenaan tentang sutrah ini, ya, dapat kita membuat beberapa kesimpulan, ya. Yang pertama tentang, ya, larangan di samping kewajipan meletakkan sutrah, adanya larangan daripada orang yang lain, pihak yang lain, untuk lalu di hadapan orang itu, orang yang sedang solat, yang telah meletakkan sutrah penghadang di hadapannya, ya. Seperti mana hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, sekiranya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang solat mengetahui tentang dosa yang akan ditanggungnya, maka andainya kalau dia berdiri yang dimaksudkan di sini adalah dia berdiri tunggu sampai orang tu habis, ya, baru lalu depan dia, tunggu sampai dia habis. Andainya dia berdiri selama 40, itu lebih baik, ya, berbanding kalau dia terus lalu, dia tak berdiri, dia tak tunggu. Kalau dia terus lalu, ya, perawi, ya, Abu An-Nadhar dia tak berapa pasti tentang 40 apa yang disebutkan oleh Abu Juhaim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah 40 hari, bulan ataupun tahun? Walau apa pun kita kata, kalau kita ambil yang minimum pun itu sudah menunjukkan betapa beratnya dosa kalau orang itu lalu di depan orang yang tengah solat, yang telah meletakkan sutrah di hadapannya. Untuk dia berdiri 40 hari, ya, itu lebih baik, ya, itu lebih mudah. Sedangkan berdiri 40 hari itu berat. Tapi dari segi dosa itu, kalau dari segi beban itu, kalau dia berdiri 40 hari itu lebih mudah
berbanding dengan dosa yang akan ditanggung kalau dia terus lalu di hadapan orang yang solat itu. Ya. Baik, itu satu. Juga yang kedua, kesimpulan kita adalah kalau orang itu sudah meletakkan sutrah penghadang di hadapannya, lalu ada orang yang ingin lalu di depan, ya, maka syarak menuntut supaya orang yang solat itu hendaklah dia menghalang dia. Ya. Halang dia dengan tangan, ya, kalau orang tu lalu daripada kanan dia halang macam ni, kalau orang lalu daripada kiri dia halang macam ni, ya. Apa pun hendaklah dia menghalang orang itu terus lalu di hadapannya. Kalau orang itu berdegil, syarak sehingga memerintahkan supaya orang itu diperangi. Perangi macam mana tu? Perang maknanya sedaya upaya jangan sampai dia dapat lalu di depan kita. Ya. Maknanya kalau kita dah buat macam ni, orang tu degil juga, syarak memberi kepada kita izin, ya, bahkan sehingga ada perintah supaya kita perang dia. Perang dia macam mana? Ya. Tolak dia apa juga, ya. Yang penting matlamat kita jangan sampai orang tu lalu di hadapan. Lalu Nabi memberikan sebabnya, kerana fa inna ma huwa syaitan, kerana sesungguhnya dia adalah syaitan. Ataupun dalam hadis yang kita bacakan tadi daripada riwayat Ibn Huzaimah tadi, Nabi kata fa inna ma'ahu al-qarin, kerana bersamanya ada qarin. Qarin di situ pun membawa maksud syaitan, ya. Sama ada orang ini syaitan atau bersama dia syaitan, sama. Orang ini manusia tapi dia syaitan, paling tidak perangai dia nak mengganggu orang salat, ini memang syaitan, ini memang kerja syaitan, ya kan? Atau bersama dia syaitan, qarin dia, ya, yang sedang menghasut dia supaya dia terus maju, ya, lewat di hadapan orang yang salat tu, ya. Juga tuntutan menghalang orang lalu di hadapan seseorang yang sedang salat bukan hanya ke atas, bukan hanya khusus buat manusia yang ingin lalu di hadapan, bahkan syarak sehingga menuntut supaya dihalang apa juga sekalipun, sehingga haiwan pun kalau nak lewat di depan, ya, hendaklah dihalangi, ya. Hal ini seperti mana dalam riwayat yang sahih daripada Ibn Khuzaimah, ya, di mana disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang solat, datang seekor kambing yang ingin melintas di hadapan baginda. Ternyata baginda bergerak ke hadapan, ya, ke arah sutrah, iaitu dinding di hadapannya, dan memaksa kambing itu lewat di belakangnya. Ya, maklumlah kambing dia tak faham undang-undang lalu lintas, ya, maka nak halang dia macam ni dia tak faham, ya. Kerana itu sehingga Nabi, ya, bergerak di depan, maju di hadapan ke arah dinding sutrah di hadapannya, membiarkan kambing itu lewat di belakangnya, ya. Sampai begitu sekali, ya. Mengenangkan implikasi buruk yang akan berlaku kalau dibiarkan orang lalu di hadapan kita, ya, ketika kita solat. Berkenaan tentang sutrah ini, ada pendapat di kalangan para ulama, ya, yang mengatakan bahawa sutrah secara prinsipnya dianjurkan, ya, kecuali di Masjid Haram, ya, di Masjid Haram di Makkahul Mukarramah, di mana sebahagian ulama melihat bahawa Waalaikumsalam warahmatullahi, sutrah ini dalam Masjid Haram paling tidak tak wajib, ya. Kalau orang itu salat tanpa sutrah tidak ada masalah. Satu. Kedua, mereka kata dibolehkan untuk orang lain untuk lalu lalang di hadapan orang yang solat, ya.
tak ada masalah, tidak ada tegahan. Ya. Walau apa pun, kalau kita lihat pendapat ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis yang mereka gunakan tentang pengecualian ini di Masjid Haram, ya, hadisnya adalah dhaif. Ya, satu. Dan yang keduanya, pendapat ini jelas bercanggah dengan keumuman hadis tentang tuntutan, atau lebih tepatnya kewajipan meletakkan sutrah itu, dan larangan untuk orang lain lewat di hadapan orang yang sedang salat. Ya, seperti mana hadis-hadis yang dapat kita lihat di dalam bab ini, di mana Nabi menyatakan secara umum, ya, kalau sekiranya orang yang ingin lewat di hadapan orang yang sedang salat tahu tentang dosanya, untuk dia berdiri selama 40, itu lebih baik. Nabi tidak memberi pengecualian kecuali di Masjid Haram atau apa juga macam tu, bentuk macam tu, ya. Maka dalam masalah meletakkan sutrah di Masjid Haram, hukumnya adalah seperti di masjid-masjid yang lain. Meletakkan sutrah itu wajib dan ditegah daripada orang lain untuk lewat di hadapan orang yang sedang salat, ya. Apakah tujuan dia letakkan sutrah itu? Ya, kita katakan tujuan meletakkan sutrah itu sangat penting. Ini yang kita kata rata-rata masyarakat mereka tak peka tentang hal ini. Ya, ia bertujuan untuk memastikan solat kita, ya, terjaga, mengelakkan solat kita daripada rosak, atau lebih buruk lagi, terbatal sama sekali. Ya, ia juga bertujuan untuk kita letakkan satu tanda, ya, kawasan larangan, supaya orang di sekeliling mereka tahu akan kawasan itu dan mereka menghormatinya, daripada mereka menceroboh lewat di dalam kawasan larangan itu, iaitu kawasan antara orang yang salat itu dengan, ya, sutrah yang diletakkan di hadapannya. Ya, maka itulah dia kawasan larangan, antara kaki orang yang salat itu dengan sutrah yang ada di hadapannya. Itulah dia kawasan larangan yang tidak boleh dicerobohi. Adapun di belakang sutrah itu, yakni di depan orang yang solat, sutrahnya di belakang sutrah itu, nak kata belakang ke depan, ya, terpulang mana kita tengok, ya, itu tidak ada masalah. Ya, contoh saya solat di depan ni, kat depan ni ada, ya, ada kita letakkan sutrah. Kalau orang tu lalu di belakangnya, itu tidak ada masalah, itu tidak ada tegahan, itu dibolehkan. Atau dia lalu di belakang orang solat itu, sama saja, tidak ada beza, dia nak lalu belakang ataupun lalu di belakang sana, ya, di belakang kita orang yang solat atau di belakang sutrah itu, tidak ada masalah. Kawasan larangan adalah di antara orang yang solat itu dengan sutrahnya, ya. Maka inilah kawasan larangan yang mana orang yang salat itu berhak untuk menegah orang lain daripada lewat di hadapannya, sekiranya dia telah meletakkan sutrah. Ya, bahkan Syekh Al-Albani menjelaskan bahawa andainya orang itu tidak meletakkan sutrah, maka di situ dia tidak berhak untuk nak menghalang. Ya, kerana dia tidak ada kawasan larangan untuk sampai orang tahu, ya, untuk orang nak tahu dan untuk orang nak elak, ya, maka dia tidak ada hak untuk nak menghalang. Hanya kalau dia letakkan sutrah, baru dia berhak
untuk menghalang orang daripada masuk dalam kawasan itu, ya, kawasan di hadapannya. Baik, apakah ciri-ciri sutrah ataupun syarat minimum yang perlu ada pada sutrah pembatas itu, ya? Kita katakan di sini bahawa telah sabit bahawa Nabi SAW solat menghadap ke arah tiang, sebagaimana telah juga sabit bahawa baginda solat menghadap ke arah satu kayu ataupun tongkat yang dipacakkan di hadapan baginda. Baginda juga telah solat dengan menghadap ke arah haiwan tunggangannya, dengan macam mana nak kata, bukan menghadap kepala, bukan menghadap belakangnya, tapi sisinya, dengan menghadap ke arah sisinya, ya. Baginda juga telah menjadikan pokok, dinding dan juga katil sebagai sutrah ketika baginda solat. Walau apa pun, had minimumnya adalah sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza wada'a ahadukum mithla muakhiratir rahl falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik." Sekiranya seorang kamu meletakkan sesuatu seperti belakang pelana tunggangan, maka hendaklah dia solat tanpa menghiraukan sesiapa melintasi di belakangnya, ya, yakni di belakang pelana belakang pelana tunggangan itu, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan belakang pelana tunggangan, ya? Pelana adalah tempat duduk atas haiwan tunggangan, ya. Kalau kita tengok sehingga ke zaman sekarang masih lagi digunakan. Bila nak naik atas haiwan tunggangan, kebiasaannya akan diletakkan satu pelana, ya, tempat duduk. Dan juga biasanya kat belakang pelana tu ada macam kayu terpacak, macam ada nak panggil apa, tempat bersandar lah, lebih kurang. Dia nak bersandar pun sangat tak ada apa, tapi paling tidak dia tak ada tergelincir ke belakang, ya. Dan biasanya nak panggil apa, kayu terpacak, tempat sandaran tu dalam sejengkal atau 2 jengkal tingginya, ya. Maka itulah had minimum yang perlu ada pada sutrah itu. Dia perlu tingginya, perlu dalam sejengkal atau 2 jengkal, jangan kurang daripada itu, ya. Adapun hadis tentang Nabi sekadar menggariskan satu garisan di hadapannya sebagai sutrah, hadis itu dhaif, tidak sabit daripada baginda. Maka tidak cukup untuk kita meletakkan satu garisan, atau dengan kita hanya menjadikan sejadah, ya, kawasan sejadah yang kita salat di atasnya sebagai sutrah kita, itu tidak memadai, ya, kerana jelas, ya, tidak ada ketinggian sejengkal, ya, pada sutrah seperti itu, ya. Baik, tentang perlunya salat menghadap sutrah, ya, dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha la taqta' asy-syaitan alaihi salatuh." Sekiranya seorang kamu salat ke arah sutrah, maka hendaklah dia mendekatinya agar syaitan tidak memutuskan solatnya. Kita lihat sekali lagi, jangan kita salah faham perkataan sekiranya di sini, ya. Dia tidak membawa maksud pilihan untuk solat menghadap sutrah atau tidak. Sebaliknya, dia berkait dengan jumlah yang berikutnya. Sekiranya seorang kamu solat ke arah sutrah,
maka hendaklah dia mendekatinya. Ya, itu maksud sekiranya itu, ya, tentang perlunya orang yang solat itu mendekatkan dirinya dengan sutrah. Jangan dia menjauhinya, kerana kalau sekiranya dia melakukan sedemikian, dia telah mengabaikan maksud tujuan dia letakkan sutrah itu. Ya, ini, ya, supaya seperti mana dijelaskan dalam hadis itu juga, agar syaitan tidak memutuskan salatnya. Kalau dia menjauhi walaupun ada sutrah, tapi kalau dia jauh, dia mengabaikan maksudnya, syaitan boleh merosakkan, dia boleh memutuskan salat dia. Maka kalau dia letakkan sutrah, maka dia perlu mendekatinya, ya, supaya salatnya tidak terganggu, ya. Berapakah jarak yang dimaksudkan dengan mendekati sutrah itu, seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya? Hal ini dijelaskan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana sahabat perawinya bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar, ya, mamarri syah. Antara tempat sujud Rasulullah dan dinding, yakni sutrah baginda, adalah jarak laluan kambing. Ini jarak-jarak ukuran dululah, ya, faham-faham, ya. Antara tempat sujud Rasulullah dan dinding adalah jarak laluan kambing. Kita ni bukannya pengembala, berapa agaknya jarak laluan kambing? Ya, satu lane, dua lane, berapa? Agak-agak ibu semuanya. Perhatikan, antara tempat sujud Nabi dengan dinding, antara sujud Nabi, maknanya tempat dahi baginda, dengan sutrah itu, jarak laluan kambing, tempat sujud tu, ya. Di sini nak mengatakan bahawa dituntut untuk mendekatkan diri dengan sutrah, tetapi bukan sampai rapat, ya. Andaikan kita ada dinding, bukan yang dimaksudkan untuk rapat sampai, tentu saja jangan sampai tak boleh nak rukuk, tak boleh sujud, pun bukan sampai terhantuk kepala kat dinding tu, ya, nak buat banging, bukan, ya. Dijarakkan juga sejarak di laluan kambing. Laluan kambing ni berapa? Dua jengkal lah, ya. Ni sejengkal, dua jengkal lah, ya. Dua jengkal tu pun dah maksimum. Sejengkal, dua jengkal, ya. Itu dia. Maknanya perlu ada ruang antara tempat sujud dahi kita, tempat sujud kita dengan sutrah itu. Jangan bukan rapat sangat, tak, ya. Adapun tentang jarak daripada kaki kita dengan sutrah itu, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan bahawa, ya, jarak antara, ya, orang yang solat itu dengan sutrah adalah kira-kira 3 zira', 3 hasta, ya, 3 zira', 3 hasta. Ini jarak antara kita dengan tempat sujud ke sutrah, dengan sutrah, ya, bukan tempat sujud. Jarak antara kita dengan sutrah, ya, dengan dinding atau kursi atau apa juga, ya, adalah 3 hasta. Jarak antara tempat sujud kita dengan sutrah, sejengkal, 2 jengkal, ya. Apabila disebutkan tentang tuntutan meletakkan sutrah ini, ya, ia bersifat umum, tidak kira di mana juga kita berada. Sama ada orang keliling,
sama ada kebarangkalian atau tidak orang akan lalu. Bahkan kalau kita berada di dalam bilik bersendirian, atau kita berada di satu kawasan yang lapang yang tidak ada orang, di padang pasir, di tengah hutan dan seumpamanya, kita tetap dituntut untuk solat dengan menghadap ke arah sutrah. Jangan kita salah faham bahawa sutrah ini supaya elak daripada orang lalu. Maksudnya kalau tak ada orang, tak payah nak letak sutrah. Tidak. Ya. Kerana kita kena faham bahawa bukan sahaja manusia yang kita nampak, syaitan manusia yang kita nampak yang boleh merosakkan solat kita. Tetapi di samping syaitan manusia boleh merosakkan solat kita, ada syaitan-syaitan yang kita tak boleh nampak yang akan merosakkan solat kita, seperti manalah hadis sahih Abu Daud yang kita bacakan tadi, ya, agar syaitan tidak memutuskan solatnya, ya. Maka sutrah itu adalah untuk mengelakkan manusia dan juga syaitan daripada merosakkan solat kita, ya. Baik, apakah yang boleh memutuskan solat seseorang dengan erti kata membatalnya, ya, membatalkan solat seseorang kalau sekiranya dia tidak meletakkan sutrah? Disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salat ar-rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahl al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad. Qal al-kalbul al-aswad syaitan. Terputus salat seseorang sekiranya tidak ada di hadapannya, ya, seperti belakang pelana tunggangan, keldai, wanita dan anjing hitam. Baginda ditanya, kenapa anjing hitam, bukan anjing warna lain? Baginda mengatakan, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam adalah syaitan. Kita lihat dalam hadis yang sahih daripada riwayat Muslim ini, Nabi mengatakan terputus salat seseorang jika tidak ada di hadapannya seperti belakang pelana tunggangan, yakni jika tidak ada sutrah di hadapannya, keldai, wanita, yakni perempuan yang sudah baligh, dan anjing hitam. Terputus di sini, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, sebagaimana pendapat ulama yang lain, ya, sebahagian yang lain, mereka menyimpulkan bahawa terbatal, ya, terbatal salat seseorang sekiranya dia salat tanpa sutrah dan lalu di hadapannya tiga makhluk tadi, ya, keldai, wanita, perempuan yang baligh, dan anjing hitam, ya. Maka dapat kita buat kesimpulan tentang keadaan orang yang solat lalu lewat di hadapannya sesuatu, ya. Keadaan yang pertama, kalau dia solat dengan menghadap sutrah, ya, kalau dia solat menghadap ke arah pembatas, ya, sekiranya lewat di hadapannya tiga daripada makhluk tadi, ya, solatnya tidak terbatal, ya. Sekiranya dia sudah cuba halang, tapi tetap tetap dibolosi, ya, solatnya tidak batal. Kerana apa? Dia telah meletakkan sutrah, ya. Kalau tiga makhluk ini solatnya tidak batal, selain daripadanya lagilah, ya, solatnya tetap terjaga. Kerana apa? Dia telah meletakkan
sutrah. Ya, dia dituntut untuk menghalang. Tetapi kalau dibolosi oleh 3 makhluk yang disebutkan tadi, apatah lagi yang lain, ya, solatnya tetap selamat. Ya. Adapun kalau sekiranya dia solat tanpa sutrah, ya, lalu lewat di hadapannya salah satu daripada 3 tadi, ya, keldai, perempuan yang baligh atau anjing hitam, lewat di hadapannya sedangkan dia tidak ada sutrah di hadapan, solatnya terbatal. Ya. Selain daripada 3 makhluk itu, kita kata solatnya tidak terbatal, tetapi paling tidak solatnya rosak. Ya. Solatnya terkesan. Ya. Dengan orang yang lalu di hadapannya itu. Ya. Adapun tentang persoalan apabila seorang itu telah meletakkan sutrah, ya, adakah dia menghadapnya secara terus atau perlukah dia beralih ke kanan atau ke kiri sedikit? Jangan sampai menghadap terus, ya. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang kita bacakan tadi, antaranya, ya, hadis sahih riwayat Abu Dawud tadi, idza shalla ahadukum ila sutrah, sekiranya seorang kamu solat ke arah sutrah. Apa yang dapat kita fahami bahawa tidak ada perlu untuk kita nak beralih ke kanan atau ke kiri. Ya, tidak ada masalah untuk kita terus menghadap, ya, di hadapannya, ya, di hadapan sutrah itu. Ya. Juga tentang permasalahan sutrah ini, ya, adalah dalam solat berjemaah, sutrah imam adalah sutrah bagi makmum di belakangnya. Maka kalau imam sudah meletakkan sutrahnya, maka itu sudah memadai buat jemaah di belakang. Tidak ada perlu untuk mereka masing-masing nak meletakkan sutrah masing-masing. Ya, cukup dengan sutrah imam. Ya. Tetapi kalau sekiranya seorang itu masbuk, ya, lalu imam sudah salam dan dia masih lagi tertinggal, ya, beberapa rakaat untuk nak disempurnakan, ya, dituntut untuknya lepas imam salam untuk dia mencari sutrah. Kerana jelas kalau imam sudah salam, dia pula masih lagi tertinggal satu rakaat atau lebih, ya, jelas hubungannya dengan imam sudah terputus, ya, maka sutrah imam itu sudah tidak lagi sutrah dia, ya, maka dia perlu mencari sutrahnya, ya. Maka dituntut dituntut untuk dia bergerak, ya, mencari sutrah, ya. Cuma tentang berapakah jarak yang dibolehkan, ya, adakah kalau dia di saf yang di belakang sekali, contoh, ya, adapun tiang ataupun dinding yang paling hampir nun jauh di sana, adakah dia tetap perlu berjalan? Di sini kita kata kembali kepada uruf, ya, kerana tidak dinafikan bahawa tidak ada jarak yang ditetapkan tentang boleh dia gerak, atau kalau lebih daripada jarak itu dia sudah tak boleh nak gerak. Tidak ada jarak yang tertentu, ya. Maka kembali kepada uruf. Uruf insya-Allah tahu tentang apa uruf. Ya. Tetap. Ini perlu nak jelaskan uruf. Apa uruf? Kebiasaan masyarakat tentang jarak itu boleh ataupun sudah lebih, ya. Yang dimaksudkan dengan uruf di sini, kalau orang yang melihat orang yang masbuk tadi berjalan mencari sutrah, kalau dia masih lagi dilihat sedang solat, maka pergerakan dia itu masih lagi dalam
lingkungan yang dibolehkan. Tetapi kalau dia bergerak, ya, dengan pergerakan yang banyak atau jarak yang jauh, sehingga orang yang melihat tidak lagi menganggap bahawa dia tengah solat, tetapi dia ni sedang dah habis solat. Mustahil dia tengah solat, ya. Berapa agaknya jarak? Ini yang kata kembali kepada uruf. Saya kira bahawa kalau dalam jarak lebih daripada beberapa meter, ya, kalau dalam 1 meter boleh lagi. Saya kira bahawa kalau sudah dalam 2-3 meter, itu bukan mencari sutrah, itu mencari pintu keluar masjid. Boleh? Itu maksud uruf, ya. Baik, sebelum kita akhiri perbahasan tentang sutrah ini, saya kira ada manfaatnya untuk kita lihat hadis yang ke-114, ya, yang kita bacakan tadi, tentang peristiwa Abdullah bin Abbas, ya. Dia kata, aku datang dengan mengendarai keldai betina, dan saat itu aku hampir baligh, ya. Kenapa dia kata aku hampir baligh? Relevan ke tak relevan? Relevan lah. Sebab perbuatan orang yang baligh dikira. Berbeza dengan perbuatan budak-budak, ya. Budak-budak tak boleh makan saman, kan? Ketika itu Rasulullah sedang salat di Mina dengan tidak menghadap tembok. Bolehlah garis, dengan tidak menghadap tembok, ya, kerana ada syubhat di situ. Aku pun lewat di hadapan sebahagian saf. Lantas aku turun dan ku lepas keldaiku agar merumput. Setelah itu aku masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut, ya. Hadis ini, mengapa agaknya Al-Hafidh Al-Maqdisi memuatkannya, menyebutkan di sini dalam bab ni, ya. Jelas hadis ini dia menyokong pendapat yang pertama tadi tentang hukum sutrah, bahawa dia bukan wajib, ya. Satu. Dan yang kedua, bagi nak menyebutkan tentang apa hukum jalan lewat di hadapan saf, ya, atau apakah hukum keldai kalau lalu di hadapan saf. Ini keldai. Ibn Abbas dia menunggang keldai. Berbeza dengan hadis yang kita sebutkan tadi, di mana Nabi kata terputus salat seseorang andainya tidak ada di hadapannya seperti, ya, belakang pelana kenderaan. 3 benda: keldai, perempuan baligh dan anjing hitam. Hadis ini jelas, keldai lalu di belakang, di hadapan saf jemaah di belakang. Baik, bagaimana kita memahami hadis ini dengan apa yang kita telah simpulkan sebelum tadi tentang kewajipan sutrah dan tentang larangan lewat di depan saf dan tentang terbatalnya solat seseorang kalau lewat di depannya, ya, keldai, ya. Ini adalah di antara hadis-hadis yang seolah-olah bercanggahan, ya. Jelas tadi hadis yang kita baca tadi, ya, yang dimuatkan dan yang kita sebut hadis-hadis tambahan, di mana jelas Nabi kata jangan seorang kamu solat kecuali dengan menghadap sutrah. Lalu Nabi kata, dan kalau ada orang nak lewat di depan, hendaklah dia menghalang, okey. Dan juga hadis Nabi kata terputus solat seorang kalau tidak ada sutrah lalu lewat di hadapannya keldai. Lalu kita ada kisah Ibn Abbas ni, seolah-olah bercanggahan. Maka dia perlu apa kita kata, jamak. Apa jamak? Kita perlu
menghimpunkan ke semua dalil-dalil ini. Kerana apa? Dia semua sahih. Kalau tak sahih, kita dah tolak awal-awal. Maka kita perlu menghimpunkan kesemuanya dan kita perlu serasikan. Dan yang paling penting, kita perlu membuat satu kesimpulan yang tuntas. Yang penting, kita mengguna pakai kesemuanya. Dan kita memahami setiap satu tu tanpa kita mengabaikan yang lain. Jangan kita ambil satu hadis dan kita lupa, buat-buat lupa yang lain. Ya, kita mengabaikan yang lain. Tidak. Kita perlu menghimpunkan dan kita buat kesimpulan. Baik, dalam masalah ini sebenarnya dalam kaedah usul fiqh, ya, para ulama sebenarnya telah meletakkan kaedah-kaedah, ya, untuk kita nak mengistinbat, kita nak buat kesimpulan hukum, ya. Antara kaedah-kaedah usul fiqh ini yang disebutkan oleh para ulama dan disepakati adalah hadis qaul, hadis kata-kata didahulukan atas hadis perbuatan. Hadis kata-kata didahulukan atas hadis perbuatan. Apa artinya hadis? Satu yang disandarkan kepada Nabi. Kata-kata Nabi didahulukan atas perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apatah lagi kalau perbuatan sahabat. Apatah lagi kalau selain daripada Nabi, sahabat dan sahabat, ya. Lagilah kita kata hadis Nabi memang tetap didahulukan. Ya, hadis kata-kata Nabi tetap didahulukan. Mengapa para ulama membuat kesimpulan macam tu? Ini kerana hadis kata-kata Nabi, apabila Nabi menyebutkan tentang suatu perkara, menetapkan tentang satu hukum, ini adalah satu pensyariatan am. Apa artinya pensyariatan am? Maksudnya untuk semua umat baginda mendengarnya dan patuh terhadapnya. Bila Nabi kata la tusalli illa ila sutrah, jangan kamu solat kecuali dengan menghadap ke arah sutrah. Ini satu apa? Pensyariatan am. Ada pengecualian? Kita mendapati tidak ada pengecualian. Maka ini adalah satu pensyariatan am ke atas seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa pengecualian. Kerana ini kata-kata, ya. Kalau ada pengecualian, dia perlu datang dengan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam juga, ya, kecuali sekian. Tapi dalam masalah ini tidak ada pengecualian, ya. Didahulukan atas hadis perbuatan. Persoalan di sini, kenapa didahulukan atas hadis perbuatan? Ini kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada kebarangkalian yang tertentu, ya. Apa di kebarangkalian itu? Ya, yang pertama, ya, yang paling kuat, ini secara am, ya, bukan tentang masalah Ibn Abbas ni. Kita tetapkan kaedah ni, kita fahamkan kaedah ni dulu, ya. Ini kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kebarangkalian baginda melakukannya kerana satu keuzuran, kerana keperluan, kerana darurat. Dan kita sedia maklum, dalam darurat benda yang haram jadi harus, kan? Daging babi secara amnya haram, tapi dalam keadaan tertentu darurat dia jadi halal. Adakah kita nak buat kesimpulan kalau kita nampak seorang ulama tu, contoh, makan daging alif baya, kita kata ini maknanya daging alif baya harus? Tak, ini perbuatan. Kita kena dahulukan kata-kata, ya, nas syarak, kata-kata yang mengharamkan daging itu, kan? Yang pertama kerana ada kebarangkalian, keperluan ataupun darurat, ya. Ini Nabi buat dengan kerana ada alasan-alasan tertentu, ya. Atau kebarangkalian yang kedua adalah perbuatan Nabi itu
dilakukan sebelum datang larangan, ya. Kerana seperti mana kita sedia maklum, syarak ini datang secara berperingkat, sedikit demi sedikit. Pada mulanya syarak ini bersifat apa? Paling asas apa? Sembah Allah, jauhi syirik. Syarak Islam bermula dengan itu je. Selain daripada itu tak ada. Sembah Allah, jauhi syirik. Solat dengan perinciannya, puasa, zakat, yang lain semua tak ada lagi, kan? Pengharaman arak, segala jenis jual beli, riba dan sebagainya, ini semua tak ada. Hanya bersifat asas saja, sembah Allah, jauhi syirik. Lepas tu baru datang berperingkat. Maka kita tak nafikan bahawa sutrah pun datang secara berperingkat atau tidak. Pasti dia datang secara berperingkat, kan? Kalau solat fardu 5 waktu pun dia datang secara berperingkat, kan? Maka kita kata ada kebarangkalian bahawa dia sebelum datang perintah meletakkan sutrah. Dan kebarangkalian yang ketiga, yang terakhir adalah perbuatan Nabi itu adalah khas buat baginda. Ini kebarangkalian yang paling lemah lah, ya. Tapi walau macam mana pun dia ada kebarangkalian bahawa perbuatan Nabi, dia melakukan sesuatu perbuatan itu, ini adalah khas buat baginda, ya. Maka ini kita kata hadis kata-kata mendahului hadis perbuatan Nabi SAW, ya. Maka begitu jugalah dengan perbuatan Ibnu Abbas. Maka apa kita simpulkan daripada hadis 114 ni tentang Ibnu Abbas menunggang keldai lewat di hadapan orang yang salat, lalu tak ada orang mengingkari pula tu, ya. Apa kesimpulan kita? Kita kata ini adalah hadis perbuatan, bahkan bukan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, ya. Dan ia ada kebarangkaliannya. Mengapa benda itu berlaku, ya? Apa yang pasti, hadis kata-kata tentang kewajipan menghadap sutrah dan tentang kewajipan menegah orang yang nak lalu di depan kita, itu adalah satu pensyariatan am dan ia didahulukan, ya. Adapun tentang ucapan Ibnu Abbas, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina dengan tidak menghadap tembok, ya. Perkataan ini sama sekali tidak menafikan kewajipan solat menghadap sutrah. Sekali dengar solat, Nabi solat dengan tidak menghadap tembok. Mungkin ada yang buat kesimpulan bahawa Nabi solat tidak menghadap sutrah, kan? Tapi adakah kesimpulan itu betul? Ujian kefahaman sikit. Ada jawapan? Faham soalan? Bila Ibnu Abbas kata baginda solat di Mina dengan tidak menghadap tembok, adakah ini bererti Nabi solat dengan tanpa sutrah? Siapa kata tidak, kenapa? Siapa kata ya, kenapa? Siap jawapan dia. Ya? Jadi penafian di sini apa? Dinding tengok. Kalau mungkin dia letak pedang ke kayu. Barakallahu fiik, itu jawapan dia, ya. Yang dinafikan adalah dinding, bukan sutrah. Kerana apa yang pasti, semua dinding adalah sutrah. Tetapi sambung, bukan semua sutrah adalah dinding. Barakallahu fiik. Baik, InsyaAllah saya ingat cukuplah sekadar itu. Kalau ada soalan pertanyaan. Bila kita nak solat kan, kadang-kadang masjid ni ada orang betul-betul dia solat depan pintu masjid. Tapi ada sahabat saya, dia cerita, dia tengok ada orang bila dia solat depan pintu masjid ni, tapi dia batalkan solat kawan tu Saturday, ataupun dia tolak kawan tu untuk nak masuk masjid sebab dia solat pintu depan masjid. Jadi sutrah pun tak ada masa tu. Kalau ada sutrah itu dia tak. Tapi kebanyakan masjid-masjid ni biasa semua solat depan pintu masjid. Perbuatan kita tu, kita tak boleh batalkan solat dia, ataupun kita boleh
tepikan dia, kita tolak dia. Dia macam ni soalannya, adakah adakah kita boleh lewat di depan dia ke apa soalan ni? Dia solat depan pintu masjid. Jadi kita nak masuk dalam. Okey. Adakah kita boleh tolak dia? Boleh? Dia sedang solat. Boleh, ya. Kalau dia jelas mengganggu laluan, ya, tidak ada halangan untuk kita amar ma'ruf nahi munkar. Kerana apa? Pasti orang ini mengganggu. Ini satu yang tercela. Dia mengganggu laluan orang. Boleh. Kalau dia solat, dia jadi tak ada masalah. Di luar solat ia mengganggu. Siapa kata macam tu? Mengganggu. InsyaAllah kita sedang melalak menyanyi atau sedang kita membaca Al-Quran kuat-kuat, dua-dua sama mengganggu, ya. Cuma bila mengganggu dengan menyanyi, melalak lagu tak apa-apa, itu memang lebih teruk. Tak dinafikan mengganggu tu ada peringkat. Tapi apa yang pasti, mengganggu tetap mengganggu, ditegah tetap ditegah, ya. Jadi orang yang salat pada laluan, memang inilah satu perkara, satu perbuatan yang mungkar, satu perbuatan yang tercela, ya. Kerana dia mencari keridaan Allah dengan salatnya, tetapi dalam masa yang sama dia mengganggu manusia, ya. Sedangkan kedua-duanya perlu dilakukan. Jangan kita mencari keridaan Allah dengan kita melakukan suatu perbuatan yang mengganggu manusia yang lain, ya, sedangkan itu tidak diizinkan oleh syarak, ya. Maka memang tidak ada halangan, ya, kita dibolehkan untuk menolaknya ke tepi, ya, supaya orang dapat lalu, ya. Tetapi bolehkah kita menterajah? Betul? Macam mana kita? Menterajah, menerobos di hadapan dia atas alasan bahawa dia sedang solat di laluan. Di sini kita kata tepuk dada tanya iman, ya. Kena beza. Tak dinafikan bahawa perbuatan dia tu salah, solat di laluan. Tetapi adakah perbuatan salah dia tu kita nak balas dengan perbuatan salah daripada kita pula, dengan kita lalu di depan dia tengah solat? Walaupun kalau andaikan dia tidak ada sutrah pun, ya, kita kena bezakan perincian-perincian tu. Adakah ini berarti bahawa kita boleh solat, kita lalu di depan dia kerana atas alasan satu, dia tak ada sutrah, dan kedua, kerana dia solat di laluan? Ya, kita tak boleh nak buat kesimpulan yang mudah seperti itu, ya. Lebih-lebih lagi kerana mengenangkan hadis yang pertama yang kita baca tadi. Nabi kata kalau seorang itu tahu tentang dosa yang dia akan tanggung kalau dia lewat di hadapan orang yang solat, ya, untuk dia berdiri selama 40, itu lebih mudah daripada dia, ya. Jadi itu satu amaran yang cukup berat yang kita kena ambil perhatian. Jangan kita abaikan dengan mudah, ya. Maka itu yang kita nak kata. Tapi itulah dia. Itu daripada pihak orang yang nak lalu. Tapi andainya kalau orang lalu juga, bagaimana? Kita kata dia tidak berhak untuk nak menghalang. Satu, sebab dia tak ada sutra, ya. Dan tak kurang juga kerana kedua, kerana dia sedang salat di laluan. Kebarangkalian ada orang yang ada darurat, keperluan, dan darurat membolehkan yang haram, kan? Aku tak tahan ni, contoh, nak pergi toilet anda, tapi ada orang tengah solat. Tunggu, nanti kan jadi macam badui yang kencing dalam masjid Nabi. Teruk, kan? Itu lebih teruk, kan? InsyaAllah, ya. Maka dalam keadaan kalau orang lalu juga di depan dia tidak ada hak untuk nak menghalang, ya. Kerana dia sendiri yang cari pasal, ya. Kalau seorang bersuka solat tanpa sutra, kita nak lalu di depan dia tu, jarak yang mana yang tak perlu ada sutra? Sekali lagi, Kalau seorang solat dia tak ada sutra, kita nak melintasi dia tu, jauh mana yang ya. Baik.
satu soalan yang ada nilainya. Orang itu solat tanpa sutrah dan kita nak lalu, ya, apakah jarak yang perlu kita hindari daripada tempat dia, kaki dia tu? Apakah jarak yang kita nak lalu? Sebab dari segi sutrah tak ada, kerana sutrah tu sebagai penanda untuk membantu orang yang di sekeliling untuk tahu mana kawasan larangan. Tapi dalam hal ni tak ada tanda kawasan larangan. Jadi bagaimana dia nak lalu? Adakah ini berarti kalau orang tu solat tanpa sutrah di hadapan, habis kawasan di depan ni nun sampai di hujung sana adalah kawasan larangan, sampai dinding di depan sana 100 meter, 1 kilometer kalau dalam masjid Nabi, ini kawasan larangan? Kita kata tidak, ya. Apa pun kita kata, ya, adalah antara dia dan tempat sujud dia, ya. Kerana inilah dia kawasan larangan, ya. Dengan sutrah ataupun tanpa sutrah, itulah dia kawasan larangan. Kita agak antara dia dengan tempat sujud dia, itu kawasan larangan. Lebih daripada itu, seperti mana kalau ada sutrah atau tidak ada sutrah, itulah dia kawasan yang kita boleh nak lalu, tidak ada masalah, ya. Tak perlu kita nak terkial-kial nak lalu belakang dia, tak, ya. Kalau orang yang faham, ya, kita kata jarak antara dia dengan tempat sujud dia, ya, itulah di kawasan larangan, maka selebihnya itu adalah tidak ada halangan untuk kita nak lalu. Jadi insya-Allah kita dapat faedah yang diperlukan daripada bab ini tentang kewajipan perlu kita solat menghadap sutrah, ya. Kita kena ambil perhatianlah, ya. Jangan kita menjadi seperti mana masyarakat awam, ya, yang mereka tidak tahu tentang solat dan mereka tidak tahu tentang keperluan-keperluan, ya, syarat-syarat, rukun-rukun, ya, larangan-larangan, ya, tentang solat itu. Maka antaranya mereka solat tanpa sutrah. Ya, kadang-kadang kita terlihat seorang tu masuk masjid, dia duduk di tanah yang luas terbentang dalam masjid tu, dekat tengah-tengah, kawasan lapang di kelilingnya, tidak ada apa-apa. Kita pun kata, mana sutrahnya? Sutrahnya adalah masjid di keliling. Ini adalah satu yang tak patut berlaku lah, ya, bagi seorang paling bagi seorang penuntut ilmu, ya. Jadi lepas ni kalau kita nak solat, tak kira kita di mana, bersendirian ataupun di masjid ataupun di rumah, ya, letakkan satu pembatas, ya, di depan kita. Paling tidak dikena sejengkal, ya, sejengkal tingginya, ya. Apa juga kursi, ya, rehal, apa jugalah, ya, insya-Allah. Macam mana kita nak selarikan dengan hadis yang mendengar tadi lalu di hadapan orang solat, Ya. dengan jawapan soalan tadi kita nak selarikan dengan hadis lebih baik kita tunggu daripada kita lalu depan orang solat. Adakah dia seorang tu solat di hujung jauh sudut tak ada sutra, kita patut tunggu atau kita boleh lalu? Sama ada itu termasuk antara larangan lalu di hadapan solat? Ini apa, orang tak ada sutrah ke apa? Orang tak ada sutra. Jadi macam mana kita nak selarikan orang dengan hadis yang kita kena tunggu, lebih baik kita tunggu daripada kita lalu di hadapan orang solat. Dengan kita boleh lalu di hadapan orang solat, di mana jarak dia sekadar tempat sujud dia. Ya. Kerana kita kata lalu di hadapan orang yang solat. Perhatikan ucapan tu, ya. Lalu di hadapan orang yang solat. Baik, itu yang kita nak faham. Apakah jarak yang dikira lalu di hadapan orang yang solat? Dari segi uruf, bukan sahaja dari segi uruf, bahkan dari segi syarak. Okey. Dari segi uruf, kalau saya solat sini, kita andaikan saya solat sini, lalu orang lalu di depan sana, dari segi uruf, adakah dia dikira lalu di hadapan orang yang solat? Tidak dikira, ya. Hanya kalau orang itu rapat dekat dengan dia, baru dari segi uruf. Ini dari segi uruf, ya. Uruf maknanya kefahaman masyarakat, dari segi bahasa, lalu di hadapan orang yang solat, ya. Bila orang tu lalu dengan dekat, baru dikira dia sedang lalu di hadapannya. Kalau orang tu lalu jauh di depan,
Adakah orang tu kita nak kata, oh dia lalu depan aku? Mana tak nampak pun. Dia 1 kilometer kat sana lalu depan aku. Boleh faham? Tadi ada kereta lalu di depan. Mana tak nampak kereta? Tu kau tak nampak jauh tu. Lah jauhnya kereta nak lalu depan kau. Boleh faham? InsyaAllah. Ya. Tadi ada katerbang merentas di atas kita. Kali mana? Tak ada pun katerbang. Tu sana. Lah katerbang jauh kat sana, kau kata merentas di atas engkau. Boleh faham? Ini perkataan. Perkataan lalu di hadapan orang yang sedang solat. Ini yang kita kata, ya. Yang dimaksudkan adalah, ya, antara jarak dia dengan pembatas itu, ya. Kerana seperti mana kalau dia dah letak pembatas, lalu orang itu lalu di belakang dia, adakah dia dikira sebagai lalu di depan orang yang solat yang ditegah? Tidak, ya. Dia tidak lagi dikira sebagai lalu di hadapan orang yang solat. Dia lalu depan, betul, tapi dari segi syaraknya dia tidak dikira lalu di hadapan orang yang sedang solat. Kerana yang dimaksudkan adalah antara dia dengan tempat sujud dia, dengan ada sutrah ataupun tidak ada sutrah, ya. Perlu kepada perincian ni, kalau tidak kalut jadinya, ya. Boleh faham? Lepas ni akan ada yang kata, oh depan masjid tak boleh ada jalan raya. Habis berdosa semua kereta-kereta lalu di depan masjid orang yang sedang solat. Kan? Perlu kepada perincian ni untuk kita jelas dalam hal ini. InsyaAllah. Jarak ketinggian minimum untuk sutrah tadi sebutkan juga jarak di antara kaki dan sutrah ini 3 hasta. Adakah ia bergantung kepada ketinggian seseorang? Tentu saja. Ya, tentu saja. Ya. Ini semua diambil kira. Ini semua yang disebutkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 3 hasta itu. Ya, itu keadaan Nabi, ketinggian Nabi lah, ya. Maka tidak dinafikan bahawa kalau orang itu tinggi, lainlah jadinya, ya. Seperti mana kalau orang tu pendek, dia jadi lain, ya. Maka dia perlu dekatkan diri dia dengan sutrah itu, ya. Ini semua tentu saja diambil kira, ya. Kalau kita nak ambil 3 hasta, kalau orang tu lebih 3 hasta, macam mana dia nak sujud? Tentu saja terbatal ketetapan 3 hasta tu dengan sendirinya, ya. Sutrah ni ada pun dari segi ketinggian sutrah tu sama, sejengkal, 2 jengkal. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah jarak antara dia dengan sutrah tu, 3 hasta tu, ya. Ustaz, kalau kurang daripada sejengkal tu ada letak, boleh ke Ustaz? Kalau macam darurat tak lupa benda sebagainya. Kalau ada cerita darurat, sebut saja darurat, terbatal perbincangan kita semua tadi, ya. Boleh faham insyaAllah, ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Itu satu kaedah usul fiqh juga. Keadaan darurat membolehkan benda-benda yang haram, ya. InsyaAllah kita boleh cerita tentang benda-benda yang haram. Tentang contoh minum arak. Kita cerita sejam. Arak ni haram, dia dalil dia, keburukan dia, bom. Tiba datang soalan, tapi kalau orang tu darurat, habis kuliah 1 jam tu, dia akan membatalkan semuanya. Kerana bila sebut saja darurat, dia akan berubah sama sekali hukum itu, ya. Daripada haram dia jadi harus, ya, kerana keperluan darurat itu, ya. Menjadikan orang tak dapat duduk dengan sutra. Ya, tentu saja. Ini yang dapat kita faham daripada hadis yang terakhir tadi, ya. Aisyah baring di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kita faham bahawa, ya, perbuatan Aisyah baring di hadapan itu sebagai orang yang lalu, ya. Al-Hafidh Al-Maqdisi, kalau kita tengok hadis yang ke-115, seolah-olah dia membawakan bagi menafikan bahawa kalau perempuan yang baligh lalu di depan akan membatalkan solat, ya. Dia membawakan hadis tu seolah-olah nak mengatakan bahawa tak terbatal. Buktinya adalah Aisyah baring di depan.
Tapi kita kata kita kena bezakan antara orang yang lalu dengan satu yang statik. Ya. Satu yang statik tidak dikira lalu. Yang statik dikira itulah dia sutra. Ya. Maka kita kata dia menjadi orang, kalau ada orang di depan kita, ya, itu memang boleh dijadikan sutra. Ya. Seperti mana dalam salat berjemaah, ya, di mana setiap saf tu sutrah dia orang di depan sehinggalah kepada imam, dan imam kepada sutrah di depan dia. Ya. Cuma itulah dia masalah dia kalau kita jadikan orang sebagai sutrah. Kalau sutrah tu bergerak, dia lari. Ya. Kita kena cari sutrah yang lain lah. Ya. Kalau sutra itu tombang Ustaz, kita naik, kita dirikan balik. Kalau ada keperluan, ya. Ya, tidak ada masalah. Memang ada kalau ada keperluan. Ya, kalau ditumbang, dia naik. Kerana kita kena faham, kerana sutrah tu wajib. Kalau dalam syarak sehingga membolehkan lebih daripada itu, benda-benda yang dikira harus, seperti mana Nabi buka pintu. Kalau Nabi buka pintu untuk Aisyah, itu kita simpulkan bahawa perbuatan yang dibolehkan. Ya. Nabi sehingga dukung anaknya, cucunya, itu dikira satu harus. Mendukung bayi bukan wajib, kan? Maka itu dikira harus. Apatah lagi kalau membetulkan sesuatu yang wajib, pergerakan untuk melengkapkan satu yang wajib, itu dah jadi wajib. Ya, insya-Allah. Kita sebagai makmum, kita ikut imam yang tak letak sutra macam mana? Imam itu akan menanggungnya. Ya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa in asabu falahum walakum wa in akhtau fa alaihim walakum. Tentang pemerintah, ya, pemerintah yang tidak patuh kepada syarak. Bagaimana dengan rakyat? Begitu juga dengan imam yang patuh dengan hukum hakam syarak dalam salat, dan imam yang tidak patuh. Ya, apa yang pasti dia imam kita. Ya, seperti mana kita tidak boleh memberontak ke atas pemerintah yang tertinggi, kita tak boleh nak memberontak ke atas imam yang kecil ini. Dia sama, dia kira dia imam juga. Imam itu dalam istilah syaraknya kedua-duanya adalah imam. Cuma imam yang pertama tu imam negara, yang ini adalah imam solat. Kedua-dua mereka dipatuhi dan tidak boleh disanggahi. Maka kalau imam itu tidak patuh kepada syarak, apa yang hadis Nabi kata, fa in asabu falahum walakum. Kalau mereka benar, mereka dapat pahala, dan kamu pun turut sama dapat pahala. Wa in akhtau, dan kalau mereka salah, ya, fa alaihim, mereka akan tanggung dosanya, walakum, tapi kamu tetap, pahala kamu tetap terjaga. Ya. Kerana apa yang kamu salat di belakangnya kerana patuh kepada syarak juga, supaya terus salat di belakang imam itu. Kerana keburukan dosa kita nak mufarakah, kita nak berpecah daripada jemaah salat itu, mudaratnya lebih berbanding dengan mudarat salat tanpa sutrah. Ya, tak dinafikan ada mudarat juga, tapi dikira kalau kita mufarakah, apa imam? Oh imam, salatlah dengan sutrah. Weh, tak belajar ke? Weh. Kemudian bergaduh pula, nak sutrah, tak nak sutrah, tak nak sutrah, nak sutrah. Mudaratnya lebih besar. Ya. Fitnahnya lebih berat. Ya, insya-Allah. Ini semua perlu kepada kefahaman, kita perlu faham. Ya, kerana sering menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat Islam. Baik, insya-Allah. Saya kira cukup dengan itu. Kita akhiri dengan tasbih kibarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.